Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu di Surau Al-Amin yang tahniah pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa. Masya Allah, surau yang saya tak menjangkakan. Datang-datang sampai-sampai perkataan Ustazah, Masya Allah cantiknya surau ni, besarnya. Jadi semoga yang datang ke surau ini juga adalah orang-orang yang berjiwa besar, subhanallah, yang Allah sentiasa sempatkan walaupun dalam kesempitan untuk sama-sama mengimarahkan rumah Allah. Maklum saja ujian kita yang bersama-sama kita kena hadapi sekarang ini adalah kita dalam keadaan new normal, kan? Kena kita biasakan satu keadaan baru yang bukan mudah sebenarnya. Justru hari ini Allah beri kita peluang untuk duduk dalam majlis ilmu. Kita raikan setakat mana SOP Allah yang mampu kita patuh turut dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita, insya-Allah. Jadi Ustazah mohonlah kalau boleh, sebab ada peluang ni, jom kita penuhkan ruang depan dulu di tempat yang ada stiker, kan, yang ada tampal tu, supaya kita makin dekat. Sebab kalau tidak, musim-musim Covid ni Ustazah rasa nak riba belaka ni, sebab bukannya pernah jumpa pun, kan. InsyaAllah lagi dekat, semoga Allah cantumkan hati-hati kita. Nak rapatkan soft, nak bertemu lutut, bercantum bahu macam dulu tak boleh dah. Semoga kita dapat penuhkan ruang-ruang depan, insyaAllah. Saya tak jumpa indeks dalam Quran ni, kan? Mana muka surat dia? Tak ada versi yang lain. Okey ada. Kalau ada sahabat, jom kita rujuk kepada surah Al-Mu'minun. Dalam Quran ni muka surat 342, ataupun kita open lah Google Quran dan terjemahan surah Al-Mu'minun, supaya kita dapat sama-sama menikmati kelazatan majlis ilmu pada pagi ini hasil daripada tadabbur Quran, insya-Allah. Baik, jom sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab. Semoga Fatihah ini mentauq eratkan akan hati-hati kita, menjadi hadiah kepada seluruh kesayangan kita yang telah kembali ke rahmatullah. Dalam majlis ilmu kita dipayungi sayap-sayap malaikat Allah yang mengundang membawa rahmat Allah, dan kita munajatkan dalam hati kita, insya-Allah akan doa-doa kebaikan yang hidup didoakan, khususnya diri sendiri, ahli keluarga, sahabat handai, jiran tetangga, juga seluruh insan-insan kesayangan kita, termasuklah yang telah kembali ke rahmatullah. Mereka itu bila ditanyakan, muslimat dirahmati Allah, ingin bagaimanakah kalian bila datang Ramadan ini? Maksudnya mereka akan jawab, ingin sangat kembali ke dunia. Ingin sangat kembali ke dunia untuk melakukan semula tawaran-tawaran yang Allah berikan sepanjang Ramadan. Tapi dulu ketika diberi kehidupan, kita tak sungguh-sungguh berbuat. Jadi kita pelajari semua ini daripada orang yang telah mati. Mereka tak hidup memberitahu kita, tetapi para alim ulama membahas ayat-ayat Allah, membahas ayat Nabi SAW, betapa mereka ingin balik ke dunia untuk menghidupkan Ramadan. Jadi semoga kita dapat menikmati Ramadan ini. Memang letih ibu-ibu, memang mengantuk bulan Ramadan, memang rasa tak cukup masa semua benda kita nak buat. Tapi insya-Allah bila Allah berikan keberkatan masa, kitalah orang yang ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan itu, insya-Allah. Kita minta kepada Allah dalam keberkatan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu baru agak bagus muka Allah Ustazah rupanya, insya-Allah. Jadi alhamdulillah muslimat dirahmati Allah, dan ada seorang haji, terima kasih bersama-sama, masya-Allah. Sebenarnya Ustazah dijemput ke sini untuk tajuk wanita high class, kan? Tapi saya tak niatlah nak halau haji kita ni dekat luar. Sebab sebenarnya masya-Allah tabarakallah, inilah suasana yang paling indah, sebab kita nak rujuk ayat Quran bukan untuk wanita sahaja, bukan untuk lelaki sahaja. Ketahuilah sahabat, apabila di dalam rumah kita semuanya ingin cakna, ingin ada nawaitu untuk sekeluarga berhimpun di dalam syurga Allah, kita tak peduli dah asal sahaja Raudatul Jannah, kita raikan sungguh-sungguh. Sebab kalau program ni untuk muslimat sahaja pun, contoh surau buat live ni dan Ustazah minta sahabat Ustazah untuk kongsikan, saya sangat seronok hari ni. Selain daripada yang beruniform sama ni, Ustazah juga dapat bertemu dengan sahabat-sahabat kuliah online. Kan ada Bonda, Irma, ada Kak Ayah Gaus kita, masya-Allah ni yang aktif kuliah online ni. Bila tahu Ustazah datang di kawasan mereka, mereka datang mencari. Dan siapa sahaja, kalau pagi tadi bersama TV Al-Hijrah, Ustazah dari studio tadi terus datang ke sini, dapat singgah di Arena Armana tadi sekejap pun, Arena Arkot Plus. Sebab macam awal juga, lepas tu dapat freshkan muka, wuduk, masya-Allah, sunyi sebab bukan waktu solat. Kita dapat duha kat situ, seronok. Rasa macam Ramadan ni penuh. Kalau tidak, kalau waktu tak Ramadan, memang jawabnya ajak singgah makan lah. Lepas tiba Al-Hijrah mesti tanya kita nak sarapan kat mana ni. Tapi alhamdulillah indah. Sebab tu orang beriman sepatutnya jiwanya sangat rindu akan Ramadan. Rindu akan Ramadan itu dibuktikan. Orang rindu macam mana sahabat? Tak sabar nak jumpa. Bila jumpa macam-macam hadiah kita bawa, kan? Kita dah lama tak boleh rentas negeri ni. Orang yang tak dapat berdakapan, tak dapat berpelukan dengan orang-orang tersayang, macam mana cara nak gembirakan? Dah mula dah tanya pos laju, nak kirim barang, panggil orang tua, orang ni bahagiakan orang tua dekat kampung. Semua ni adalah ibadah di sisi Allah. Ujian kita bersama. Bukan kita seorang tak boleh bersalaman dengan orang tua kita yang jauh. Ada ibu-ibu yang merindukan anak-anaknya, masya-Allah, dengan kekangan ini. Semoga pandanglah semua ini ya Allah, hanya yang sabar yang pasti menang. Kita tak mahu dibeginikan muslimat. Masih syukur surau Al-Amin masih boleh diimarahkan. Sahabat-sahabat kita di negeri Kelantan dah mula berkeluh kesah dah. Kan dapat berapa hari saja mereka bertarawih. Semoga Allah segera angkat COVID-19 ini, masya-Allah. Dan mudah sangat bagi Allah kalau Allah nak hantarkan kun fayakun. Sekelip mata sahaja virus ini mati, terus hilang daripada atas muka bumi ini. Tapi kenapa? Adakah Allah itu zalim? Maha suci Allah, tak pernah. Kita yang zalim pada diri kita sendiri. Kenapa penangguhan ini berlaku? Allah sedang berikan tarbiyah demi tarbiyah demi tarbiyah. Sebab tu alim ulama kita kata yang sabar je pasti menang. Dalam penantian ini betul ada ramai yang terseksa, tapi jangan biarkan jiwa kita terus terseksa. InsyaAllah yang nampak macam ada penyiksaan itu, dia cepat penuhkan jiwa dia dengan kebijaksanaan. Sepanjang menanti COVID ini berakhir, macam-macam hikmah dia bertemu. Antaranya ukhuwah fillah, bersaudara kerana Allah. Dapat cuba macam-macam pekerjaan, kerja yang asal dah kena buang, dah kena potong gaji, dah kena macam-macam. Kita cuba macam-macam perkara yang baru. Kemudian sahabat, kalau kita perhalusi, sangat banyak hikmah yang menyatukan hati-hati kita. Walaupun saat bahu kita tidak bercantum dalam saf solat, walaupun saat kita duduk dalam majlis ilmu ni lutut kita tak boleh bertemu. Kita patah balik 2-3 tahun lepas, ketika betul-betul jemaah kita disuruh untuk rapat-rapatkan saf. Ada yang duduk dalam satu saf, tapi hatinya menyesal duduk sebelah orang ni. Pasal apa aku tak perasan tadi ni? Sanggup batalkan solat keluar saf hanya semata-mata duduk sebelah orang yang dia tak suka. Masuk pintu yang sama, duduk dalam saf yang sama, tapi kenapa ada sakit hati dengan orang? Ada dendam dengan orang, ada hasad dengan orang. Sahabat, masya-Allah, hari ini kita melihat yang kaya, semoga Allah limpah ruahkan rezekinya untuk membantu orang yang benar-benar terjejas dalam PKP. Kemudian orang yang duduk dalam pangkat ataupun dalam kedudukan yang di mata kita nampak macam rendah, tapi hasil PKP ni mencanak rezeki mereka.
mungkin jadi tukang penghantar makanan dan sebagainya. Begitulah Allah menyusun atur kehidupan kita. Kalau kita memandang yang baik, maka baiklah yang datang. Kita fokus kepada yang buruk, maka buruklah yang datang. Subhanallah. Jadi perbaiki hati-hati kita, insya-Allah. Kerana itulah tempat jatuhnya pandangan Allah. Jadi bila sebut wanita high class, saya sejujurnya hanya ingin merujuk surah Al-Mu'minun ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11. Semalam saya bahas ni di mana? LHDN ke JAKIM ke Bank Negara. Sebab saya duduk di meja tu satu tempat tapi dengan 3 kuliah. Saya tak ingat, tapi ada tajuk ni lah saya fokus untuk di LHDN pagi semalam. Kuliah hadir muslimat, tapi saya fokus kepada cara wanita bekerja lah. Hari ni saya gunakan ayat yang sama, tapi sebab kuliah hari Sabtu mungkin pelbagai. Ada wanita bekerja, ada ibu-ibu yang sudah pencen lama jadi suri rumah, ada yang berseorangan di rumah. Covid pula ustazah. Ada sahabat seorang 3 hari sebelum PKP suami dia meninggal. Lepas tu anak-anak semua tak boleh rentas negeri. Memang sungguh-sungguh duduk seorang-seorang je kat rumah dalam keadaan dia iddah tu. Jadi kita nak sebut, kalau kita susah, ada orang lain lagi yang lebih susah. Bagaimana kita nak mengajar diri kita, akhirnya kita pun akan seorang-seorang juga. Boleh tak sahabat? Letak dalam minda kita macam ni. Ya Allah, macam mana kita sunyi, macam mana kita sedih, macam mana kita rasa susah ni dalam Covid ni, akhirnya kita akan seorang-seorang juga. Jadi tarbiyah hati ni sangat penting. Ya Allah, sekurang-kurangnya masih ada katil yang empuk, yang enak untuk kita tidur. Masih boleh buka peti ais, lapar, boleh makan. Nanti bila kita seorang-seorang di barzakh, siapa yang nak hantarkan pertolongan? Kalau kita banyak berdialog, bermuhasabah dengan Allah melalui diri kita sendiri, Masya Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Itu maksud muhasabah. Menghitung-hitung apa kita ni, siapa kita ni, bila mati nanti bertemu dengan Allah macam mana. Percayalah, kita tak sempat nak fikirkan masalah dunia sangat. Sebab ada ramai orang stres memikirkan masalah dunia, tapi dia tak sempat berfikir bagaimana dia sangat bermasalah ketika datangnya sakaratul maut. Kalau ada orang kata hari ini ujian begitu besar dalam hidup saya, percayalah ujian itu masih terlalu kecil sahabat. Masih terlalu kecil. Kenapa? Kalau kita merujuk kitab daripada karangan Imam Ghazali yang dimelayukan dalam kitab Di Balik Tabir Kematian, subhanallah, kita akan perhatikan satu persatu. Betapa sakit yang paling dahsyat, ujian yang paling berat adalah saat datangnya sakaratul maut. Saat itu barulah kita nampak, Tuhan, balikkan aku ke dunia. Untuk apa? Hidupkan aku semula. Untuk apa? Aku sanggup Engkau bagi ujian yang berat-berat dulu. Mulut kita kata berat ni, sebenarnya tu ringan je ya Allah. Ni lebih sakit lagi, ni lebih azab lagi. Sebab tu ilmu insya-Allah boleh memandu kita ubah minda kita daripada berfikiran negatif jadi positif. Dari kita rasa duduk seorang-seorang ni menyakitkan, bahkan kita rasa wah inilah nikmat yang paling besar. Subhanallah muslimat. Semua 2 hari lepas saya berlive dengan Prof Muhayya, kan beliau sebutkan saya sangat setuju. Itu pandangan beliau ni. Kan pandangan beliau sebagai orang bijak lah, seorang doktor kan. Tapi dengan keadaan boleh memberi motivasi yang baik. Beliau kata apa? Wahai wanita, kebahagiaan itu 90% tu ada pada kita. Saya terangguk-angguk. Betul kadang-kadang 10% tu ustazah, suami saya ni tak memberi bahagia. Ustazah pekerjaan saya, ustazah anak-anak saya. Tapi percayalah yang 10% tu kita boleh urus. Yang sukar kalau kita tak boleh mengurus diri kita sendiri. Kenapa kita tak boleh urus diri kita sendiri? Sebab kita tidak ada lampu suluhnya. Apakah lampu suluhnya sahabat? Itulah dia Quran yang tujuan Allah turunkan minaz zulumati ilan nur. Daripada kegelapan Allah nak bawa kepada cahaya. Cahaya yang bukan sahaja bersinar untuk diri kita, tapi bila kita balik kepada Quran, walaupun kita atas pembaringan, percayalah kita boleh memberi arahan, bercakap yang baik-baik kepada orang sekeliling. Orang nampak engkau ni sakit tapi masih boleh nasihat yang baik. Aku ziarah engkau ni, aku balik yang bersemangat. Engkau ni tak rasa sakit ke? Engkau ni tak rasa macam diuji berat ke oleh Allah? Subhanallah. Sebab itulah biar kita sakit luaran, jangan sakit dalaman. Orang yang sehat dalamannya adalah orang yang kembali kepada Al-Quran. Jadi Allah letakkan kalimah az-zulumat. Banyak kejahatan, kezaliman, kebobrokan akhlak pada zaman jahiliyah
Bila turun saja Al-Quran, subhanallah, ilan nur. Jadi ulama tafsir bahas, kenapa nur hanya satu kalimah? Sebab tak perlu banyak-banyak. Balik je pada Quran, insya-Allah. Sebab tu bila ustazah ajak tadabbur Quran, pasti takabur kita lebur, insya-Allah. Muslimat dirahmati Allah. Tadabbur Quran, pasti iman kita jadi subur. Tadabbur Quran, inilah satu-satunya persiapan untuk masuk ke alam kubur. Tak lain dah. Okay, jadi ustazah menyiapkan. Bagi yang belum tahu, tolong ustazah wajibkan like page, follow page Facebook Dari Wanita Untuk Wanita. Kenapa Dari Wanita Untuk Wanita? Setiap 7 pagi. Walaupun tak wanita pun boleh join. Sebab selamanya kita akan hidup dan mati sebagai wanita. Orang yang lelaki walaupun masuk page tu takkan jadi wanita. Percayalah. Ada yang tak, ustazah boleh ke kita masuk ni? Kan jadi wanita. Takkan jadi. Tolong jadi qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin yang hebat pada orang perempuan. Masuk page ini boleh diakses oleh sesiapa Dari Wanita Untuk Wanita. Sebab setiap jam 7 pagi kita akan bertadarus dengan anak-anak tahfiz, satu juzuk Al-Quran. Kalaupun kita ada join tadarus mana-mana, hak ni ibu-ibu sambil mungkin kita nak sidai kain, kita on saja handphone kita. Kita dengar satu juzuk Quran. Pagi tadi sudah juzuk yang ke-12. Dan pukul 2 petang nanti insya-Allah akan ditadabbur juzuk 12 tadi oleh seorang ustazah. Subhanallah, indah. Tak sempat nak tidur pun Ramadan ni siang hari, kalau kita pandai susun atur. Sebab itu tadi sahabat kata, ustazah tak ramai mana kot sebab Covid ni kan. Tak perlulah kita nak menghitung berapa ramai yang hadir, tapi usaha kita ni banyak mana. Sebab dalam secara talian pun, kalau kita berhalangan untuk mengimarahkan rumah Allah, jangan beralasan, saya lemau lah ustazah sekarang dah tak datang masjid surau. Jangan sahabat. Kita jadi semangat untuk apa? Inilah peluang untuk kita memenuhkan diri kita, jiwa kita dengan ilmu. Sebab masalah apa pun datang, bila kita ada panduan, ada lampu suluhnya, muslimat dirahmati Allah, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan tergelincir. Pasti kita akan menjadi manusia yang kuat. Inilah wanita high class. Saya tak nak wanita-wanita kita nampak buka handphone, wah baru kahwin 3 hari dengan orang kaya dah jadi macam ni. Nak tukar suami lah, kahwin dengan orang kaya juga. Masalah ni. Muslimat, wah baru pakai baju brand ni dah popular dah. Wah baru buat bisnes joget-joget jadi TikTok ni, kita pun dah jadi dapat banglo 3 tingkat. Kita duk tengok benda macam tu. Dulu dia pakai tudung, sekarang buka. Tapi sejak dia buka ni boleh joget-joget depan handphone ni, bisnes dia mencanak naik. Kenapa Allah bagi rezeki kepada orang yang bermaksiat, ustazah? Tak larat nak jawab. Kalau budak-budak muda soalan dia gitulah dalam IG. Sebenarnya ustazah bukan reti sangat Instagram ni. Ada sahabat yang tolong pantaukan. Ustazah tolonglah baca ni, letih nak tengok soalan dia orang ni. Tak apa ustazah sempat nanti ustazah jawab. Kenapa ustazah walaupun orang bermaksiat joget-joget depan handphone, mereka punya ni follower ramai, mereka boleh dapat banglo dalam 3 bulan, boleh dapat kemewahan dunia ini, lalu mereka sibuk nak menjadi high class seperti gaya hidup yang begitu? Kesian muslimat. Sebab tu pindahkan minda kita kepada wanita-wanita yang disebut dalam Quran, wanita-wanita yang disebut di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila disebutkan zaman Nabi Isa dulu, masya-Allah tabarakallah, bila kita sebut dalam surah Maryam, wanita yang memang confirm syurga. Kalau kita kata aku ni banyak sejak jadi orang yang diceraikan oleh suami, minta maaf sebut kan, ada orang kata ustazah kalau ada janda dekat taman saya ni ustazah, orang lelaki semua sibuk ngintai rumah dia. Tak baik akak cakap macam tu. Tahu tak janda ni maksud siapa? Kita pernah bercakap tentang Khadijah. Kita pernah bercakap tentang wanita-wanita yang tidak bersuami atas dunia ini, bahkan mereka disenaraikan sebagai ahli syurga. Fitnah apa yang kita kata ustazah susahlah jadi perempuan yang tak ada suami ni. Kita nak buat baik pun orang kata kita nak buat jahat dengan suami dia. Ni aduan datang. Fokus minda kita kepada wanita syurga. Siapa Maryam, masya Allah, yang Allah sebut pasti namanya ada dalam syurga dan menjadi wanita syurga, fitnah yang paling besar. Tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, tetapi di dalam rahimnya terkandung yang bakal menjadi Nabiullah. Jadi kita hari ini muslimat, besar mana fitnah yang pernah datang dalam hidup kita, kita tak pernah sesakit Maryam. Kita tak pernah sesakit Sayyidatina Aisyah ketika difitnah, kan bukan sengaja nak berdua-duaan ketika itu. Tetapi Quran menceritakan betapa sakitnya Aisyah saat itu. Tapi kembalikan segalanya kepada Allah.
Ibu kita Khadijah, Masya Allah, sebelum berkahwin dengan Rasulullah, suami yang pertamanya meninggal dunia. Jadi Khadijah pernah hidup sebagai bayi. Khadijah pernah hidup sebagai janda pada perkahwinan yang kedua. Suaminya ceraikan dia, tapi tetap menjadi wanita high class. Subhanallah. Khadijah pernah berkahwin dengan Rasulullah, berhak untuk jadi first lady, yang subhanallah boleh jadi kaya raya. Memang beliau bangsawan, hartawan, rupawan, tapi tak pernah menjadikan itu sebagai sandaran, hatta menghabiskan semua kekayaannya untuk perjuangan dakwah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempat berwasiat kepada Rasulullah, andai selepas kematianku tulang belulangku boleh diambil, dijual dan hasilnya dijadikan jambatan untuk perjalanan dakwahmu wahai Rasulullah, kau jadikanlah itu sebagai satu sumbangan daripadaku selepas kematianku. Tak puas lagi saat hidup berhabis segala untuk perjuangan dakwah Rasulullah, tapi apa lagi yang aku nak sumbang selepas mati? Ini baru betul-betul wanita high class, tanpa mengorbankan aib dirinya, tanpa mengorbankan maruah dirinya. Subhanallah, 1/3 kekayaan bumi Mekah milik Khadijah. Buat bisnes, meeting sana sini dengan bisnes-bisnesmen yang lelaki lah. Dia seorang perempuan, tapi habis bincang hal bisnes, tak ada siapa lelaki-lelaki Quraisy yang kaya berani mendekati Khadijah kerana terlalu tegas dengan pendiriannya. Kita jangan silap sahabat, nak jadi wanita high class dalam rumah cukup garam, suami pun takut. Intai balik bantal lagi, ada ke tidak, takut nak keluar. Sebab muslimat dirahmati Allah, kalau kat luar lembut sungguh. Ada seorang perempuan jumpa, ni saya cerita mana-mana sebab kisah benar. Masya Allah, Ustazah, saya ada kedai jamu. Bila saya buka kedai, ada customer datang, automatically muka saya senyum. Boleh cerita ni produk ni untuk apa, senyum. Padahal tak pernah kenal. Kenapa ya Ustazah? Bila saya start kereta balik rumah, suami ada dalam rumah ni. Sampai je dekat pos kereta ni, saya dah muka masam. Dah 3 bulan saya tak boleh senyum dengan suami saya. Saya tak boleh tengok pun muka dia. Masya Allah, dia macam ada satu magnet sahabat. Bila kita kat luar rumah, kita jadi ceria, elok, rasa bahagia sangat. Walaupun orang-orang yang kita jumpa tu, kita jumpa sekejap-sekejap. Sampaikan ada setan yang kata, kau tinggalkan aja suami macam tu, kau kahwin je dengan suami yang macam ni. Itu yang kadang-kadang jalan mudah ni rasa macam nak tukar suami je Ustazah. Kita kata kita tak tahu lagi keadaan orang tu macam mana. Macam mana buruk yang dalam rumah tu, sekurang-kurangnya air benihnya telah menjadikan satu rahim kita memberi nyawa. Muslimat dengan izin Allah datang berapa orang zuriat. Muslimat dirahmati Allah, cubalah kalau kita sakit, kalau dia tak bawa ke hospital, kurang-kurang dia telefonkan ambulans, sebab dia orang yang paling dekat dengan kita. Itulah kehidupan berumah tangga. Kalau kita tak reti bersyukur, memang kita nampak nikmat orang lain sahaja. Tapi kita rasa dengan kita jadi macam wanita-wanita lain yang ceria kat luar sana, kita sudah wanita high class sangat. Sangat silap. Tak percaya, rujuk kepada Al-Mu'minun. Sebab bila sebut wanita high class, inilah orang yang sangat aflah, berjaya dalam hidup dia. Qad aflahal mu'minun. Kenapa ayat ni ayat lelaki yang Ustazah jadikan rujukan? Quran diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bercakap tentang hal-hal perintah untuk orang lelaki, orang perempuan pun kena ambil catnya. Kalau kuliah muslimat pun orang lelaki nak ambil tahu, tidak ada masalah. Sebab muslimat dirahmati Allah. Contoh, Ustazah ada satu kitab yang kita bawa dalam Slot Tarbiyah Radio Aiking di Masjid Surau. Orang ramai suka kitab tu. Walaupun kecil, penyampaiannya santai, tapi sampai ke hati jemaah. Apa itu? Kitab 50 ciri-ciri orang munafik. Masya Allah, kitab itu muslimat dirahmati Allah. Orang kadang-kadang bila tak follow dari awal, dia kenapa kita nak belajar tentang munafik? Supaya kita tahu siapa munafik itu, supaya kita boleh baca, adakah aku yang munafik ni Allah? Sebab si munafik itu bukan orang kafir. Confirm dah mereka dalam neraka Allah. Yang dunia ini adalah syurga bagi orang-orang kafir. Sebab tu mereka boleh buat apa sahaja. Orang beriman merasakan macam dunia ni macam penjara. Itu tak boleh, ini tak boleh. Sebab syurga kita nanti dah tunggu di sana. Jadi rugilah kalau kita mendakwa kita Islam. Dunia kita tak dapat apa-apa bahagia, ke akhirat pun kita tak dapat juga. Sebab hanya bergelar Islam, tapi kita tak upgrade diri kita kepada golongan orang-orang beriman. Faham ya? Sebab tu dalam hayya 'alas salat dan diikuti dengan hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kejayaan.
Setelah awalnya tadi diajak marilah kita menunaikan solat. Boleh tak diubah Ustazah? Muazzin kita nak buat marilah kita menuju kejayaan, lastnya baru solat. Tak kena. Tak sama macam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada sebab. Orang yang solatnya jaga pasti akan mendapat kejayaan. Yakin muslimat. Kalau kita tak yakin yang satu ni, kita tak akan jadi wanita high class di sisi Allah. Takkan jadi. Sebab tu ayat ni dituruti dengan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan orang-orang muslimat dirahmati Allah yang khusyuk dalam solatnya. Siapa orang yang berjaya? Siapa wanita high class yang kita nak rujuk daripada ayat ni? Pertama, jom tepuk dada. Jangan tanya selera, tanya iman. Macam mana iman kita? Semalam ada satu kuliah tajuknya apa khabar Ramadan. Saya pula yang rasa deep, rasa meremang bulu roma. Sahih dah ya Allah, semalam 11 Ramadan. Apa yang dah aku buat dalam 11 Ramadan ya Allah? Ada tak rasa macam tu sahabat? Kita dah tinggalkan fasa pertama, 10 hari pertama. Kita doa iklan sungguh-sungguh sebelum Ramadan dulu. Jom ihya Ramadan. Hidupkan Ramadan dengan qiyamul lail. Hidupkan Ramadan dengan sedekah. Hidupkan Ramadan dengan solat tarawih. Hidupkan Ramadan, kita sama-sama nak buat pahala banyak dalam Ramadan. Tanpa jemu. Quran jangan tinggal, Masya Allah. Tapi cakap berapi-api ni sampai 11 Ramadan ni semalam, Ustazah terfikir apa yang aku dah buat ya Allah. Sebab itu bila kita bersendirian bercakap dengan Allah, bohong kalau tidak ada air mata yang jatuh. Orang boleh nampak kita macam high class sangat, hebat sangat. Tapi hubungan aku dengan engkau ya Allah, apa yang aku persembahkan? Akhirnya aku akan seorang-seorang juga. Ramai followers macam mana pun, akhirnya aku seorang-seorang juga. Akhirnya aku akan bersendirian berdiri di hadapanmu ya Allah. Yang engkau tanya, Tuhan, kenapa orang lain semua masuk syurga ikut pintu Ar-Rayyan? Aku ni masih di sini ya Allah. Tak layak ke syurga untuk aku? Sebab kita tak boleh claim syurga itu dengan puasa kita. Engkau hanya dapat al-ju' wal-atash, lapar dahaga ketika di dunia. Sedangkan dalam satu hadis Nabi bagi tahu, Allah tak heran dengan yang kita berlapar dahaga. Nampak makanan sebutlah apa-apa. On the way sini tadi banyak orang jual buah pula. Ustazah pun kata jangan singgah je Ustazah nak belilah buah ni. Semua macam teringin je muslimah. Kan? Tapi Alhamdulillah lah. Bukan sebab Ustazah nak makan sangat. Sebab ada orang tua dekat rumah. Orang tua ni kadang-kadang tak lalu makan. Nampak tadi buah mata kucing ni, bapak Ustazah suka ni. Ustazah sabar-sabar Ustazah ni ngajar dulu. Kata kan? Sebab apa muslimat semua benda teringin. Tapi Masya Allah, tabarakallah muslimat, kita tidak ada pembuktian. Dalam kita kata begitu, tapi kita duduk diam saja. Sebab itu belajarlah menangis dengan air mata yang takutkan Allah ini akan memadamkan api neraka Allah. Boleh padamkan api neraka Allah. Masya Allah, bila air mata ni sangat bernilai saat kita seorang-seorang sedang beribadah. Dalam rumah kita kan, dalam rumah kita selalu komplain. Ustazah, suami tak nak bangun tahajud. Saya je. Hati-hati kak. Jangan duk saya je, takut jadi ujub nanti. Kan takut tak jadi ibadah nanti. Syukurlah Allah kejutkan kita. Akak dah main renjis-renjis air ke belum macam Rasulullah dengan Aisyah? Terbalik katil kalau main renjis air nanti Ustazah. Sebab sweetnya rumah tangga Aisyah dengan Rasulullah, nak kejutkan qiyam tu saling renjis-renjis air. Ini satu yang Ustazah nak tulis kat bawah tu kalau yang live ni, jangan tiru aksi ini. Sebab apa muslimat, kita je yang kenal suami kita. Bukan tak bagi ikut sunnah Nabi tu. Malam-malam sebelum tidur, bang, dah 12 Ramadan, apa yang kita dah buat bang? Rasanya dalam malam-malam ni tak ada pun lagi kita bangun tengah malam. Saya kunci jam awal sikit bang ni 3 pagi. Nanti saya kejutkan abang. Kalau abang dengar saya tak terbangun, abang tolong kejutkan saya. Kita saling kejut mengejut lah. Itu pun selalunya kalau dia kata dalam hati macam aku je nanti yang bangun, dia tak. Contoh kan muslimat, kejutkan aja. Sebab kita dah buat perjanjian awal. Masya Allah, sebab kalau kita nak ikut yang main renjis-renjis tu, kita kenal sangat suami kita. Tak payah renjis, kejut saja pun Masya Allah kan, habis flying kick semua datang. Sebelum katil terbalik, Ustazah saya tak nak main renjis-renjis. Ini baca hadis Rasulullah dengan Aisyah main renjis-renjis. Dia pun malam-malam tak pasal-pasal renjis suami dia. Dah 3 hari tak bercakap. Siapa suruh akak buat macam tu? Sunnah Ustazah, banyak lagi sunnah lain kak. Macam tu muslim. Ini belajar terus nak buat. Bagus dah tu. Tapi tengok dulu keadaan. Okay? Baik, solat yang khusyuk, yang hatinya benar-benar tunduk kepada Allah. Faham solat ini adalah tiang agama. Pagi tadi di TV Al-Hijrah cerita tentang sedekah. Ramai yang sedekahnya menjadi sia-sia.
Dan antara soalan pengacara tadi dia kata apa? Macam mana ya ustazah kita nak masuk syurga dengan sedekah, tapi sedekahnya banyak, muslimat dirahmati Allah, di sisi Allah nanti tak ada apa yang kau boleh claim. Sebab apa sahabat? Sebab walaupun dia banyak sedekah, dia tak sembahyang pun. Tak apa, yang penting Allah tu kan Maha Pengampun. Oh, keluar dalil pula Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghaffar, semua ni sifat Allah. Allah Maha Pengampun. Aku bukannya tak nak sembahyang, aku ingat sembahyang tu wajib, tapi aku sibuk kerja ni untuk dapatkan duit yang banyak supaya aku boleh bina satu masjid ni atas nama aku saja. Orang lain tak boleh masuk campur. Masjid ni memang masjid aku saja. Contoh, tiang agama tu adalah solat. Jadi dalam solat apa yang kita dapat? Kalau selama ini kita solat tapi tidak mampu membantu kita mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, sebenarnya ada kecacatan dalam solat kita. Berhati-hati. Sebab tu solat ni tunduknya hati kita. Bila kita menyebut nama Allah, rasa gemetar hati. Bila hayya ala salah tu datang, muslimat, diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nama Allah yang maha besar. Azan resah, memang buat kerja nak habiskan ni, tapi resah selagi tak solat. Anak-anak dah faham sangat. Kau jangan ajak ibu pukul 1 ni, tak boleh dia, sebab dia nak tunggu solat zuhur. Nak ajak lepas ibu solat zuhur. Bila kita ada prinsip, ada pendirian keliling kita, insya-Allah. Kita ajak ibu keluar lunch, jom, boleh, tapi pukul 2. Jangan pukul 1, nanti ibu memang bising. Ibu akan solat dulu baru keluar rumah. Kita pula, lah ustazah, dah anak ajak, takkan dah. Anak ajak di mana kak? Makan. Pukul berapa? Masa tu pukul 1. Azan pukul berapa? 1 suku. Tak boleh tunggu ke 15 minit untuk kita solat dulu? Alah, bukan tak boleh solat 3.30. Anak kata. Tiba-tiba nanti balik sangkut jam. Anak pula kata, ibu terlupalah kat rumah dah habis barang ni, nak beli sekejap. Kena queue pula musim-musim SOP ni, muslimat dirahmati Allah. Tak pasal-pasal tertinggal solat zuhur. Kalau kita tidak ada pendirian, macam lalang yang mudah ditiup ke kanan, kananlah dia. Ke kiri, kirilah dia. Tapi orang yang ada pendirian, anak-anak akan hormat. Jangan kan ajak ibu lepas solat zuhur nanti, insya-Allah. Dan bawa ibu balik sebelum azan asar. Nak bawa ibu holiday pergi mana-mana, pastikan yang dekat dengan masjid. Contoh, anak-anak kita kenal dah. Sebab kita yang tegas dalam agama kita, insya-Allah. Okay, muslimat. Ini solat yang boleh mengundang tunduknya hati. Barulah kita boleh menjadi orang yang berjaya. Perbaiki solat kita. Saya merayu kepada seluruh sahabat, jangan pandang sebelah mata kalau ada ustaz-ustaz datang nak belajar, smart solat. Memperbaiki, tahsin, bacaan suratul Fatihah, bacaan-bacaan solat. Ada orang mana pelak ni kalau naik banner program solat orang dewasa. Macamlah kita ni budak kecil. Tu kan dah belajar masa kecil-kecil dulu. Tapi berapa ramai duk baca yang kecil-kecil dulu sampai ketua buat silap. Dari segi qaulinya, dari segi fi'linya, dan tidak hadir qalbi ketika solat, hatinya. Ini satu kerugian yang sangat besar. Okay, jadi kita perbaiki solat kita. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Muslimat dirahmati Allah, disebut pada ayat ketiga orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Saya tekan pada ayat 3 surah Al-Mu'minun kepada wanita yang mendambakan satu title high class tadi. Kenapa sahabat? Allah sebut dekat sini walladzina hum 'anil lagwi. Hindarkan diri kita nak jadi wanita high class daripada buat perkara lagwa. Dari segi perbuatan, tahun 2021, tak payah anak remaja, ibu-ibu pun ramai yang terkandas, tertewas dengan yang namanya handphone di tangan. Berapa ramai muslimat? Semua pakai smartphone dah sekarang ni, hampir semua. Lebih-lebih lagi saat kita dalam pandemik COVID-19. Mak-mak yang pakai handphone jenis lama tu pun anak-anak hadiahkan. Tak apa ibu pakai smartphone. Ustazah Zai hari-hari ada dalam kuliah ni. Ibu letak je kat depan ni, ibu masak ke, ibu apa ke, ibu letak je lah. Boleh dengar kuliah. Jadi mak pun bahagia. Rupa-rupanya bukan majlis ilmu saja dia dapat. Macam-macam. Artis tu kahwin dah beranak ke belum, yang beranak tu dah buat akikah ke belum, yang akikah tu kambing beli dekat mana, dia pula yang sibuk muslimat. Jadi kita tak sedar perbuatan kita itu sudah banyak yang lagak, membuatkan perkataan kita lagak. Itu bahasa mudah ustazah nak cakap, paling ustazah menyampah bila bertemu dengan satu kumpulan muslimat dirahmati Allah, dia tanya benda yang tak sepatutnya tanya.
Kan hari tu Ustazah jumpa Nilofa tu, dia kahwin, bunga dia berapa tan Ustazah? Tak ada pun Ustazah sibuk nak tanya muslimat. Itu macam mana Ustazah boleh tahu? Kamu yang cerita kat Ustazah hari tu, Ustazah tak tahu. Duduk sebelah muslimat dirahmati Allah, dah pakai inai dah, lagi 2 hari nak kahwin. Dia bisik, "Saya tolong doa ya, hari Sabtu ni nak nikah." Wah, tahu orang dekat paper sibuk Sabtu ke Ahad, Sabtu ke Ahad. Ustazah tahu dah hari Sabtu. Tapi muslimat tak sibuk pun nak cerita, dengan bangganya mengumumkan. Ini orang tak bagi tahu lagi, tuan badan tak bagi tahu, kita yang sibuk cari. Apa sal buka-buka handphone hujung minggu ni? Sebab dah beli kain songket, dah beli apa hal, apa faedah pada kita muslimat? Kita pun pergi scroll satu-satu, kain songket tu harga berapa, beli kat mana, siapa yang tenun. Semua ni benda lagha, noktah. Okay, datang pada handphone tangan kita. Atas kita handphone tak pernah salah. Sebab saya meletakkan handphone ni daripada sebiji handphone dah sampai 2-3 biji handphone dah. Nak cerita betapa pentingnya muslimat. Sebab apa? Sangat penting. Yang ni untuk urusan apa? Ni untuk urusan apa? Kalau tidak kita 24 jam duk tengok itu saja. Tak nak jadi macam ni. Jadi yang urusan tak berapa nak penting ni seminggu sekali untuk saya tengok. Jadi orang jangan marah, yang bagi nombor tu memang seminggu sekali jadi layan. Nak sebut macam mana muslimat dirahmati Allah, sebab kita yang pegang remote control untuk nafsu kita, mata kita, telinga kita melihat kepada mana. Jadi wanita high class yang pandai memilih, aku nak cakap apa ni sebenarnya, aku nak buat apa ni sebenarnya. Ramadan, di luar Ramadan kita bertemu dengan orang yang mana, Masya Allah, kita yang tentukan. Jangan bila kawan datang depan rumah saja, ajak pergi buat benda yang alah saja-saja nak jalan-jalan, tak ada tujuan. Kita pun seronok, alah saja nak temankan Ustazah, tak apa kan. Akhirnya disebabkan begitu, pergi dekat ruang yang tak ada ruang solat semua, dengan kita-kita solat lambat, dengan kita-kita terjebak dengan maksiat. Muslimat, bila orang mengajak, ini kan me time kita hujung minggu. Ustazah kata tidak ada me time yang paling indah kecuali saat kita bertadabbur Quran. Percayalah, tak ada waktu. Sebab itulah kecintaan Ustazah muslimat dirahmati Allah dengan Quran. Baru 13 hari ni, petang ni kita nak tadabbur. Dari wanita untuk wanita saya menerima banyak mesej. Terima kasih Ustazah, dengan tadabbur Quran yang kita rasa macam tamak, nak tahu lagi. Banyaknya benda yang kita tak tahu. Ini sihat. Kalau dengan belajar kita rasa kita lah orang paling hebat, orang tu tak betul, orang ni tak betul, orang tu tak betul, inilah manusia yang very low class di sisi Allah. Okey, nak jadi manusia high class, sentiasa rasa aku ni tak cukup lagi bekal, ya Allah. Muslimat dirahmati Allah, merasakan diri kita ni banyak kesilapan. Bila kita bertadabbur Quran, dulunya aku takabur, aku rasa aku yang betul semua. Tapi bila aku rujuk Quran, lagi terasa jahilnya diri. Tak ada siapa orang nak menyombong diri. Sebab dengan Quran kita sedar diri kita ni hamba. Allahu Rabbi. Okay, sebab itu perbaiki hubungan kita. Jangan buat benda lara. Silakan berkawan. Allah beri rezeki beli kereta baru. Kenapa kereta baru? Bukan dulu boleh bawa jiran 3-4 orang pergi masjid. Sekarang tak ada siapa pun boleh sentuh. Kita baru ni Ustazah, kilat lagi. Kalau bawa orang lain, bahaya lah, segala lah. Ini kekayaan yang makin menjauhkan kita dengan rahmat Allah. Kesenangan, muslimat dirahmati Allah, saya lebih baik tak senang kalau dalam senang itu jauhkan kita dengan Allah. Inilah nikmat yang selalu mengajak Ustazah untuk sedar diri tentang ayat Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bila engkau dapat nikmat, engkau dapat bahagia, yakinilah dengan nikmat ini engkau tidak akan dibutakan mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pandang sampai bila kita bertemu dengan Allah, satu nikmat yang kita dapat di dunia Allah akan tanya. Jangan seronok sangat bila dapat nikmat muslimah. Sebab tu bila sahabat ditanya oleh Rasulullah, engkau ni nak ujian berbentuk nikmat atau musibah? Mereka akan menjawab, nak ujian berbentuk musibah. Sebab dengan musibah akan kerap lisan kita mengembalikan kepada Allah. Paling kurang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita tanya pada diri, aku dapat nikmat ni ya Allah. Dengan nikmat ni makin dekat kepada Allah ke makin jauh? Kita dapat nikmat, kita kata alhamdulillah, saya bersyukur Ustazah. Tapi rupanya makin jauh. Sejak saya naik pangkat ni, saya tak boleh lah Ustazah datang masjid lagi, dah tak boleh. Berhati-hati muslimah. Okey, faham, sebab pejabat dah jauh dengan masjid.
Apa yang kita buat kat pejabat? Kita ketua pejabat ni, kita buat tak membentuk solat jemaah di pejabat kita sendiri? Sebab suasana yang kita rindu di masjid surau tu kita tak dapat buat dah. Wujudkan, orang tak sembahyang jadi sembahyang berkawan dengan kita. Orang tak suka solat jemaah, orang jadi solat jemaah duduk dengan kita. Sebab saya rindu suasana solat jemaah masjid surau. Allah tahu. Macam dalam keadaan patuh SOP ni kan sahabat, kita dah keluar rumah awal-awal nak rebut soft solat. Tapi muslimat di Selangor, kebiasaannya surau yang saiz biasa 50 orang saja. Tiba-tiba kita orang ke-51. Kita balik dengan merungut-rungut ni semua kroni AJK ni yang kat dalam ni. Oh pula dah tak pasal-pasal. Jadi kita tak dapat apa. Baik aku tengok Hindustan balik rumah, tak jadi apa muslimat. Tapi kalau kita balik, Tuhan kau tahu tadi aku sanggup tinggal pinggan mangkuk dalam sinki tu sebab nak rebut soft. Sampai-sampai orang ke-51. Betul juga dia suruh balik minta maaf puan. Kalau puan masuk juga ni, ikutlah kita ni CCTV ada semua. Kalau tak pasal-pasal satu surau ni, kita tak boleh buka lagi dah. Lapang dada, balik rumah bentang sejadah, solat tarawih walaupun seorang-seorang. Ada anak-anak kita ajak solat jemaah, lagi indah. Tapi kalau seorang-seorang muslimat, baiknya Allah dengan berlapang dada itu, solat kita yang selesai pada malam itu walaupun berseorangan, Allah pandang macam orang yang bersolat dalam suasana jemaah. Tapi tak payahlah pula usalli sunat tarawih rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Tiba pula belakang tak ada orang. Nanti lepas Fatihah dengar amin kat belakang. Dia sibuk nak tulis. Aku pula, aku rasa aku seorang tadi. Ustazah kata kalau solat seorang-seorang pun dapat pahala macam solat jemaah. Sebab tadi saya dah jalan kaki di masjid, saya kena patah balik. Pahala di sisi Allah. Bukan kita solat seorang-seorang kat rumah tiba-tiba makmuman kat belakang. Kita nak tunggu siapa kat depan tu yang rokok, yang sujud, yang kita nak ikut. Solat seorang-seorang, lapang dada. Yang dalam masjid pun nampak tepi cermin, padat juga kena balik. Itulah duk tengok berita kat rumah buat apa. Pergilah awal, tiba-tiba pula. Padahal dia tak tahu pun orang tu lambat tadi sakit perut ke apa muslimat. Duduk saja dalam masjid tapi hati bersangka-sangka yang jahat, maka jahatlah yang akan datang. Betapa Allah melihat kepada hati kita, bukan Allah melihat kepada amalan zahir kita. Subhanallah, tarbiyahnya bulan Ramadan ini. Sebab tu bila saya sebelum Ramadan, seminggu, 2 minggu sebelum Ramadan, kuliah yang dah mula secara fizikal di Masjid Surau, alhamdulillah nanti mereka pengerusi akan WhatsApp, Ustazah saya mohon izin nak pinjam 10 minit sebelum kuliah Ustazah. Sebab kuliah Ustazah nanti ramai muslimat yang datang, so saya nak terangkan SOP nanti bulan Ramadan. Sila-sila haji, tak ada masalah. So saya akan dengar di hujung sudut. Surau ni, kaedah ni, masjid ni ada pakai kupon pula. Yang surau ni nanti lorong by lorong. Malam ni lorong A, lorong B, malam esok lorong C. Macam-macam kaedah. Surau rumah saya pula, hasil keputusan mesyuarat, siapa yang datang awal dialah yang dapat. AJK, Mak K tak ada pun nak bentang sejadah dulu, letak beg dulu, tak ada. Siapa datang dulu, datanglah muslimat. Jadi rezeki masing-masing. Bagaimana mereka berusaha untuk memujuk ahli karyahnya untuk datang ke Masjid Surau. Jadi saya kata, Tuhan, aku merasa sesuatu. Betapa dalam pandemik ini Engkau mengajarkan kami, degilnya kami sebagai manusia selama ini, ya Allah. Dah lama kita hidup tapi kita tak patuh SOP sebagai manusia di atas muka bumi Allah. Kita perasan tak sahabat? Hidup atas dunia ni ada undang-undang. Tapi makin kita beruang, makin kita bertakhta, makin kita ada kepak sayap yang boleh terbang, kita makin terlupa. Lalu Allah hantarkan virus sekecil itu, nak masuk pun kena jarak-jarak, kena atur sungguh-sungguh. Apa yang kita kena pakai, aksesori tambahan sebelum keluar. Sanggup patah balik dah sampai tangga masjid pun. Ustazah biar kedut 1000 dari kena bayar 1000. Sanggup patah balik muslim. Sebenarnya saya bercakap di mana-mana media yang saya jumpa pun, saya sangat berharap. Sebab inilah suara hati saya. Kalaulah mengingatkan tentang solat berjemaah, sedekah dalam bulan Ramadan ada dipamerkan seperti mana patuhnya SOP dalam musim Covid ini muslimat, insya-Allah kita pakat cakna belaka. Virus sekecil coronavirus itu kita jadi kenal. Oh, cara menjangkitnya macam ni. Kalau jaga jarak paling kurang 1 meter, insya-Allah kita tidak terjangkiti. Kita kenal padahal kita tak kenal, tak jumpa, tak nampak pun virus tu macam mana. Faham tak maksud saya? Subhanallah. Tapi Allah, kita beriman kepada perkara gaib, syurga dan neraka, malaikat itu sentiasa ada dengan kita. Kita tak rasa pun semua itu ada.
Sekarang kita merasa virus tu ada di mana-mana. Tapi kenapa kita tak merasa kita dipandang Allah dalam setiap tingkah laku kita? Kenapa kita tak rasa kita dijaga oleh malaikat Allah? Pandanglah bayi yang kita baringkan di atas lantai, muslimat. Kenapa nampak ada ulat gonggok? Ulat gonggok tu macam jumpa traffic light, berhenti sekejap, kona. Kenapa dia tak masuk telinga baby tu? Sebab lubang telinga kita ni pun ada malaikat yang jaga. Subhanallah, tapi kita tak bersyukur sampai tahap tu. Ada certain case sajalah yang budak ni sampai ulat gonggok masuk dalam telinga. Sebenarnya berapa banyak baby yang duduk atas lantai ni, tapi tak dimasuki pun. Subhanallah, siapa yang jaga? Malaikat ni wujud. Ustazah, tangan acik ni sekarang dah tak boleh genggam. Doktor kata masalah saraf. Itulah makcik lepas Ramadan ni nak kena buat operation sikit. Jumpa kat surau cerita-cerita macam itulah ibu-ibu kita. Tak cik, bukan saraf kot. Apa tu Ustazah rasa apa? Malaikat pencen dekat situ cik. Ustazah ni ada-ada je. Tak sungguh. Sebab malaikat jaga bukan rokib atid saja sahabat. Malaikat jaga bukan satu jari ni, tapi setiap ruas jari ni ada malaikat yang jaga. Subhanallah. Maksudnya setiap ruas jari, kalau kita rasa macam yang lain berfungsi, yang hujung ni saja macam susah. Kenapa ya? Sebab Allah nak bagi tahu kita, umur dah bertambah, muslimat dirahmati Allah, makin tua bukan makin sihat. Biar zahir kita sakit, acik kuatkan kat sini. Kan biar satu je yang tak boleh gerak ni, insya-Allah nanti izin Allah pakar-pakar buat boleh genggam balik. Tapi kalau tak boleh pun nak buat apa? Bukan boleh bawa motor dah sekarang ni. Dapat buka Quran yang saiz besar tu acik boleh baca pun alhamdulillah. Betul juga kan Ustazah, satu je yang tak boleh genggam, lain sihat lagi. Ini yang kita nak sihatkan dalaman kita, supaya kita benar-benar dapat cakna muslimat dirahmati Allah. Jangan setiap anggota yang Allah beri pada kita gunakan untuk perkara lawa, tapi berangan-angan untuk menjadi wanita high class. Tak maaf ya, kadang tua-tua pun selfie tak berhenti masuk kat Facebook. Nanti kawan kata, wah macam sweet 70. Tak adalah, kamera trick je ni kan. Komen saja dekat 1000 lebih. Hanya kata tak, ni bukan apa-apa ni. Tak payah layan kalau orang kata lawa pun. Lagi orang kata lawa, ya Allah Tuhan, sepatutnya aku tak macam ni. Kan muslimat, kita lagi delete gambar tu kalau boleh, sebab takut mengundang perhatian orang lain. Ataupun abaikan saja. Apa Ustazah penat saya puji tadi, Ustazah lawa dekat gambar ni. Muslimat, kita yang jaga hati kita ni. Kita tahu aku ni tewas dengan macam mana. Kalau kita tak boleh menerima pujian, nanti kita jadi riak, jadi takabur. Muslimat, tolong abaikan segala puji-pujian itu. Ucapkan alhamdulillah, puji-pujian ini layak bagi Allah semata. Kita bukan Saidina Umar yang bila orang puji, kita ambil pasir, kita baling kat mata dia. Biar mata orang tu tak boleh tengok lagi dah kebaikan yang aku buat. Sebab aku tak nak, bukan untuk tontonan orang, tapi untuk pandangan Tuhan tu. Ini saling para sahabat. Macam mana ya? Sebab tu kata Saidina Umar, aku lebih suka kata-kata musuhku daripada sahabatku. Sebab musuh dia akan bagi tahu kita, perasaan bagus sangat dah dia tu. Bila kita duduk dengan sahabat, kau rasa aku okey ke? Nak cakap tak okey kan, dia tak belanja aku makan. Sahabat kita kata kan. Jadi rupa-rupanya ada di sana musuh yang walaupun dia tak mendekat dengan kita, bahasa dia tu merupakan satu mentol di kepala kita ni yang menyebabkan kita berfikir, aku kena betulkan. Inilah wanita high class muslimat. Okey, kita sambung sikit lagi. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Zakat, sahabat muslimat dirahmati Allah, tolong perkara yang wajib dahulukan. Ustazah, nak bayar zakat dulu ke nak infak sedekah dulu? Zakat kan ada haul dan nisabnya. Bukan kita tiap-tiap bulan nak bayar zakat. Tapi Ramadan seboleh-bolehnya sedekah tu setiap hari. Setiap hari. Masya Allah muslimat dirahmati Allah. Saya create page dari wanita untuk wanita, Allah izinkan. Setiap pagi anak-anak madrasah tahfiz, ada je ustaz ni cerita. Tengah nak bina surau. Kalaupun dia tak cerita, kita tahu perjalanan. Saya jaga anak asnaf di tahfiz Kertih. Hanya 10 orang untuk jaga makan mereka muslimat. Makan sahaja sebulan RM 6,000. Makan saja. Belum lagi urusan-urusan yang lain. Saya kata, ya Allah, ni baru 10 orang. Kalau yang 100 orang tu macam mana? Lebih-lebih lagi dia iklankan tanpa yuran. Tanpa yuran. So apa peranan kita di sini? Ustazah, saya nak ambil seorang anak angkat.
kos sebulan berapa? Jujur saya cakap, kalau akak bagi RM350 je pun itu baru selesai makan dia. Lebih kurang macam tu. Belum gaji guru, belum kos bil elektrik, transport dia pergi solat Jumaat tiap-tiap minggu, kita buat aktiviti jemputan-jemputan, minyak, van, kereta semua. Dengan 10 orang tu muslimat dirahmati Allah, paling sikit sebulan 15 ke 20 ribu. Paling sikit. Jadi kenapa kita nak tanya lagi apa keperluan? Asal mereka nak membangun anak-anak ni jadi insan yang berguna, pasti mereka perlu keluarkan banyak modal. Sebab tu saya terampilkan tahfiz yang tidak berapa ada nama sangat, yang tak dapat dana di mana-mana. Untuk apa? Bila ada 200 orang je yang menonton tadarus pagi tadi tu, seorang RM1 je dalam akaun mereka tu. Sehari itu sudah lepas RM200. Ini target saya muslimah. Jadi Ramadan jangan ada hari tanpa sedekah. Allah tak pernah tanya berapa kita bagi. Ustazah Zai pun kejap lagi kalau ada orang bagi sampul, saya paling tak suka dengar muslimat dirahmati Allah, Ustazah sikit je jangan. Mujur hari ni bawa sahabat. Kalau Ustazah seorang, sebelum start kereta tu Ustazah akan mintai sikit sungguh, ya Allah, bakhilnya makcik tadi tu. Singgit je dalam sampul cantik ni. Sebab kita manusia biasa. Lebih baik jangan cakap. Sikit ke banyak itu antara dia dengan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Anda boleh tengok balik kat Facebook yang Ustazah bincang pagi tadi di TV Al-Hijrah. Betapa Masya Allah, RM1 lebih bernilai di sisi Allah berbanding RM1,000. Susah payahnya kita untuk infak di jalan Allah. Jadi bab zakat ni yang wajib. Bab sedekah, bab memberi hadiah. Kalau ada yang sudah bermusuh, adik-beradik tak bertegur siapa lama, muslimat hanya benda kecil-kecil je berasa hati, dah tak ziarah lama, cuba mulakan dengan memberi hadiah. Kau mimpi apa dan lebih 5 tahun tak datang jumpa aku, tiba-tiba bagi hadiah baju raya pula. Biar dia nak kata apa pun, bagi hadiah, bagi hadiah. Niat sedekah ni muslimat dirahmati Allah, dia akan melembutkan hati-hati yang keras. Jadi orang yang macam ni akan tercantum silaturahim yang baik. Subhanallah. Walladzina hum li furujihim hafizun. Saya nak fokus ini untuk orang perempuan, yakni apa? Muslimat dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Minta maaf, di sini bukan orang yang terjebak dengan zina yang kita nak sebutkan. Tapi bila perempuan sudah hilang malunya, ini keberkatan yang Allah tarik banyak dari atas muka bumi Allah. Tolong sebagai orang perempuan merasa sangat malu bila kita nak berdepan, bercakap dengan mana-mana lelaki. Tolong kita jadi sedikit garang dengan mana-mana orang lelaki yang tiba-tiba nak mengganggu, mengacau kita. Tolong, kata Saidina Ali, orang perempuan ni jadi sombong dengan orang lelaki. Muslimat dirahmati Allah, sombong yang macam mana? Cakap benda yang perlu je. Kalau kita ada disiplin macam ni dekat pejabat, takkan bertepuk tampar suami orang dengan isteri orang. Takkan berlaku. Muslimat, takkan ada orang lelaki yang berani tegur. Kau pakai baju dalam saiz macam ni kan? Macam mana pula kau boleh tahu? Sebab kita sengaja nak tunjuk. Tak ada rasa malu. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Sebab itu kadang-kadang bukan boleh secara fizikal macam ni, tapi kita makin galak mempertontonkan. Yang orang sepatutnya sembunyikan, wanita solehah itu tidak dipandang dan tidak memandang. Allah, Ustazah kalau nak cakap bab ni paling malu. Sebab Ustazah orang yang duduk depan skrin, sangat malu. Wanita solehah itu yang tidak dipandang dan tidak memandang. Sedangkan aku tak mampu nak buat macam tu, ya Allah. Jadi bila kita berdepan, apa keperluan yang kita cakap? Bila kita bersuara, sampai saya rujuk kepada Al-Fadhil Ustaz yang hebat-hebat ilmunya. Ustazah, Ustaz dulu mula-mula dalam dakwah, saya ni kadang-kadang terpaksa lah ajak muslimat berselawat, kadang-kadang pimpin doa. Saya tak sangka ada satu grup lelaki kat luar sana. Macam mana tu Ustaz? Dulu awal-awal mula-mula bertanya. Ustazah kalau dengan suami macam mana kat rumah? Masa tu deep sungguh soalan. Makna kalau kita boleh lembut dengan lelaki-lelaki di luar rumah yang dengar ceramah kita, dengan suara kita muslimat. Suami tu ada sekali kat ceramah tu, depan aku tak macam ni pun suara. Subhanallah, balik tu lepas bincang diskusi benda ni dengan seorang ustaz, Masya Allah, tabarakallah, Ustazah sebut pada suami balik, bang, kalau saya dah mula tinggikan suara saya tu, tolong ingatkan saya pada pertemuan saya dengan Al-Fadhil Ustaz tadi. Okey, abang faham, janji, jangan marah masa tu. Sebab muslimat, kalau kita boleh berlembut dengan lelaki lain tapi kita keras dengan suami kita dalam rumah, apa yang kita buat tadi tu semua sia-sia. Na'udzubillah. Okay? Jadi bila kita dengan muslimat ni tak ada masalah lah.
Sebab tu benda tegas, hukum kita kena cakap. Benda yang kita boleh bergurau, kita bergurau. Benda yang kita kena cakap. Sebab itu dengan anak-anak, kalau anak tu macam tak patuh SOP yang kita buat, tak apa lagi. Ibu nak abang sidai kain, kakak sapu sampah ni, ya Allah Ustazah, apa sih kita buat? Semua tak jadi. Kita suruh semua dia tak buat. Kita tak apa lagi muslimat. Tapi ibu tak boleh tengok anak-anak ibu dah tiba waktu solat, dia tak solat sampai habis waktu. Memang habis saya kerjakan Ustazah. Kat mana yang kita nak tegas kalau hak Allah dan Rasul dicabuli? Faham muslimat? Bukan hak kita sebagai manusia, tapi hak Allah dan Rasul. Kita hamba, memang disuruh untuk menyembah Allah. Inilah ketetapan kalau orang-orang yang ada high class ni musliman tetap mengutamakan Allah dan Rasulnya. Okey, saya fokus kepada ayat 5 ni, tolong jaga maruah diri sebagai orang perempuan. Semua kita boleh. Okey, jangan jadi wanita yang mudah untuk diusik, mudah untuk dipermain-mainkan. Muslimat dirahmati Allah, sebab Islam tidak pernah menghina orang perempuan. Bahkan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapuskan zaman jahiliyah yang membenci orang-orang perempuan, yang menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Ini datangnya Islam penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan macam mana? Memuliakan orang perempuan. Subhanallah. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ayat yang ke-6, kecuali terhadap pasangan mereka atau hamba mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ini terkait dengan menjaga kemaluan tadi. Muslimat dirahmati Allah. Kita sambung ayat ke-7, faman nibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi siapa yang mencari selain itu, yakni zina dan sebagainya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Hidup atas dunia jangan melampau-lampau batas. Muslimat, melampau batasnya Quran sebut sebagai perangai taghut, perangai Fir'aun. Hidup atas muka bumi Allah ni mula melampau batas. Hanya dengan harta yang dia ada, hanya dengan tahta yang dia ada. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sangat beruntung orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Apa amanah antaranya? Zuriat tu bukan anugerah, tapi zuriat tu pandang sebagai amanah. Merasa takut nak mati kalau anak kita belum boleh baca Al-Quran. Merasa takut nak mati kalau ada di kalangan anak-anak kita yang belum lengkap solat fardunya 5 waktu. Nasihatlah sungguh-sungguh ibu-ibu. Menangislah dalam doa kita dengan air mata. Tak ada kebahagiaan lain bagi ibu selain melihat anak-anak ibu tunduk patuh kepada Tuhannya. Sama tugas saya sebagai pendakwah, bukan nak bawa orang tunduk pada kita muslimat sebab kita adalah pendosa, tapi nak bawa seramai mungkin orang tunduk pada Allah. Ini cukup bahagia. Ya, orang tak tunduk pada kita tak apa, tapi bawa orang tunduk patuh pada Allah. Bila orang sudah sama-sama sedar diri dia hamba dan dia ada Tuhan, yakni Allah, hidup ni sangat mudah untuk diatur. Okey, 9, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Allah ulang kali kedua memperingatkan tentang solat. Ni nak cerita tak penting lagi solat. Sangat penting. Ulaika humul warithun. Mereka itu yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Inilah high class yang kita nak. Betul-betul di kedudukan yang tertinggi, kita mendapat syurga Firdaus yang Allah janjikan. Rupanya tak perlu pun kita mencanangkan diri kita yang terbaik, hanya jadi wanita yang terbaik. Muslimat dirahmati Allah. Dengan cara apa? Yang Allah telah tetapkan. Apa panduannya? Al-Mu'minun 1 hingga ayat 11. InsyaAllah inilah yang kita nak sebar-sebarkan kepada seluruh orang lain pun. InsyaAllah, amin. Masa tak mengizinkan lagi untuk Ustazah panjangkan, tapi bersempena Ramadan, saya nak ajak muslimat dirahmati Allah untuk kita faham sungguh-sungguh melalui lirik ini. Lirik ini cuba tanya pada diri, kan saya dah kuliah daripada pukul 7 pagi tadi. Bukan saya nak suruh dengan suara, saya nak suruh dengan lirik. Tanya, wahai wanita high class, apa yang aku dah buat dalam kita patuh SOP ni? Okay? Saya tak sempat nak kongsikan lirik dan sebagainya, dengar saja. InsyaAllah kita akan dapat sesuatu di situ. Jom hidupkan Ramadan
Jom hidupkan Ramadan, jom hidupkan Ramadan, jom hidupkan Ramadan. Walau patuh SOP, syukurlah dalam hati, dapat ke masjid lagi imarah bulan ini. Siangnya berpuasa, tahan lapar dahaga, Quran banyak dibaca, lidah mesti dijaga. Malamnya bertarawih, qiyam jangan dilupa, ayo bersama-sama makmurkan rumah Allah. Jom hidupkan Ramadan, jom hidupkan Ramadan, jom hidupkan Ramadan, jom hidupkan Ramadan. Itu maksud Ihya Ramadan. Kita nampak kat banner, dekat poster-poster, apa Ihya Ramadan ni? Hidupkan Ramadan. Walau patuh SOP, jangan tak datang masjid, sahabat. AJG pening kepala, macam-macam dah buat, tapi orang tak datang pun. Isteri walaupun kita tak ada tempat di masjid surau sebab terhad, contoh, pujuklah suami-suami kita untuk imarahkan masjid. Kita bukan bertuhankan COVID, SOP tetap kena jaga. Tapi kalau kita sakit pun bukan COVID itu yang menyembuhkan, bukan COVID itu segala-galanya. Dia ada atas muka bumi. Allah ni macam adanya kita, makhluk. Kalau kita wajib untuk mati, coronavirus juga satu hari nanti akan mati seluruhnya. Yakin, bila penangguhan ini Allah ada rahsia cintanya untuk kita. Ambil lagi tarbiyah demi tarbiyah. Jangan tak naklah pergi masjid, kan ada yang kena jangkit kita. Saya suka nak kongsi sahabat, orang yang sangat patuh SOP, akhirnya ambulan ambil kat rumah dia. Anak menantu macam nak gila. Ustazah, mak saya tu Ustazah tahu kan, beli barang kat pasar, basuh dulu kat depan, duit pun kena sanitize, tak bawa, hati-hati sungguh. Tak jumpa orang, cucu datang pun kena sanitize depan pintu. COVID positif. Dan saya jumpa orang 72 tahun, 16 hari di ICU, sekarang boleh berkebun elok, Masya Allah, sihat walafiat. Sedangkan golongan yang sangat berisiko, ternyata COVID itu bukan Tuhan. Kalau kita yakin Allah adalah Tuhan, serahkan je hidup kita pada Allah. Masjid dah buka, imarahkan, tapi patuh SOP. Muslimat tak boleh ramai-ramai, galakkan anak lelaki kita, suami kita, bang, baju dah siap gosok dah, abang pergi masjid, saya pun dapat pahala. Ada duit dalam tu bang, RM2 masuk tabung masjid, saya tumpangkan sekali. Kan pahala bagi kita ikut suami kita ke masjid. Subhanallah muslimat. Kemudian kita tanya apa yang kita dah imarahkan. Siang puasa tahan lapar dahaga saja tak bermakna, tapi puasa lidah. Paksa lidah hanya bercakap baik-baik. Tak mampu cakap yang baik, pilihlah untuk diam. Ini yang paling mudah untuk dilakukan oleh lidah. Kan? Ada benda aku nak cerita kat engkau. Kenapa tak cerita? Cerita je lah. Tak boleh. Ramadan ni 4 dosa. Nanti raya aku cerita kat engkau. Tak takwa. Faham muslimah? Dia nak takwa tu lepas Ramadan pun, tak boleh lah. Biar aku je lah yang tahu. Muslimat kan? Terakhir malamnya bertarawih, qiyam walaupun 2 rakaat. Kalau kita boleh siapkan sahur, kita sangat muslimat tidak berterima kasih dengan Allah kalau kita tak sempat untuk sujud. Jangan ajar anak-anak kalau tak sahur tak kuat nanti nak puasa, jangan. Yang bagi kuat adalah niat kita malam tadi kerana Allah. Allah yang bagi kita kuat, bukan menu apa pagi tadi. So makan apa tak penting sangat, tapi niat kita nak berpuasa kerana Allah. Orang yang jaga niat, insya-Allah akan sangat-sangat high class di sisi Allah. Niat, subhanallah. Kemudian muslimat dirahmati Allah, akhir saya tutup dengan ayuh bersama-sama makmurkan rumah Allah sementara dibuka. Kita tak nak ketika ditutup dulu kita yang menjerit-jerit bila nak dibuka kan. Jadi bila dah buka ni, tolong patuh SOP. Macam itulah. Sebab apa muslimat, Ustazah ni antara penceramah yang sikit-sikit SOP. Yahudi Dajjal sungguh ni suka hati.
sebab saya sudah pastinya bukan lebih bijak daripada mufti. Dan wallahi kalau ditanya Ustazah seronok ke duduk jarak-jarak macam ni, saya paling tak seronok. Kita sangat bahagia dengan keadaan yang dulu, tapi kita terpaksa akur. Semoga akur ini boleh memutuskan rantaian COVID-19, bukan mencanak naikkan lagi. Wallahu a'lam. Ampun maaf zahir batin. Tahniah wahai seluruh wanita high class, bukan untuk di dunia sahaja, tapi syurga Firdausi itu menjadi milik kita. Nanti sahabat saya jajar dekat luar ada bawa buku nota panduan 10 nasihat Ustazah Zaid untuk wanita solehah. Kemudian ada buku amalan harian, ada buku terkini yang baru minggu lepas dilancarkan, itulah dari lisan ke tulisan. Ya, anda ingin memanfaatkan masa-masa Ramadan ini, silakan untuk bersama-sama. Ya, wallahu a'lam. Maaf zahir batin. Terima kasih atas jemputan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.